Anwar tidak ada mandate yang 100%. It's not his mandate. So dalam Memang keadaan KJ dah jadi macam jurucakap PH ni. KJ dah jadi macam jurucakap PH ni. Yalah, sebab Chan Meng kata I kena join DAP jadi Perdana Menteri, mestilah. No, because that mestilah script, kita we've backup heard that script. Mestilah kita Okay, backup okay, PMX, baik, bro. backup, Menahan diri daripada impress. Okay. Assalamualaikum. Kembali kita ke episod Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan Dan saya KJ. KJ, episod sebelum ini antara episod yang paling hangat dan paling mendapat liputan ataupun perhatian. KJ dapat respon yang macam mana? Mungkin pendengar boleh dengar waktu rakaman ni ada bunyi ketuk dekat luar tu. Sebelum ni masa kita buat rakaman tak pernah ada bunyi ketuk ni. Tiba-tiba dah ada bunyi ketuk lah, bunyi drilling lah, macam-macam. So mungkin itu kesan daripada episod yang terakhir. Mungkin. Ada yang tahu mana studio KS, sebab ada yang mungkin telah dah membocorkan maklumat, mengikuti jejak kami ke sini. Dan macam-macam lah, macam-macam usaha sedang dilaksanakan, termasuk drilling dan construction. Tiba-tiba berlaku untuk memudaratkan KS ini. Jokes. Jangan. So, macam mana respon yang Syaril terima? Yalah, dalam sehari setengah ni macam-macam. Ada yang menganggap itu satu jenaka, ada yang mengecam ataupun mengatakan bahawa kita yang tak suka kita akan katalah kita meroyan lah dan sebagainya. Sakit buntut. Saya pun tak faham lah. But hurt tu sakit buntut kan? Mereka lah, bukan kita kan. Yeah. I think some people just want us to go away and be quiet kot, but Tapi we've gone away. And like we said off air, this is a free country. Jadi kalau mereka tak minat, tak perlu dengar. Tak perlu dengar. I think they don't like it that ada orang masih lagi melayan kita lah kot. Tapi tak apalah. Tapi pandangan-pandangan yang telah pun diutarakan pada episod yang lepas oleh Kian Meng, saya rasa banyak perbualan daripada pandangan tersebut. Tolak ke tepi lah yang clickbait kita tu. That's not even the biggest thing. I mean discussion on DAP. Kalau kita tengok kepada komen-komen yang rational dalam media sosial, ramai yang appreciate yang kita cuba terangkan melalui diskusi yang rasional mengenai DAP dan internal dynamic DAP dan juga usaha DAP untuk cuba appeal kepada golongan yang lebih luas daripada traditional constituents, iaitu masyarakat Cina. Dan mungkin daripada pengalaman kita dengan Kian Meng itu ada peluang lah untuk kita juga sekali-sekala mengadakan perbincangan dengan pihak ketiga, dengan orang yang ada perspektif politik yang lain sikit daripada kita, pengalaman politik yang lain. Saya rasa satu lagi komponen yang menyebabkan ramai sakit buntut ataupun butt hurt adalah komponen baru, iaitu MVP. Satu adalah komen Kian Meng berkenaan dengan kami berdua, and then satu lagi adalah MVP lah, MVP yang pertama, Sanusi. So itu telah mengundang banyak reaksi lah. Of course pihak PAS dan penyokong-penyokong Sanusi meraihkan anugerah tersebut seperti anugerah Nobel tetapi ada yang juga tak puas hati lah. Yang PH memang tak puas hati sebab mereka kata ini adalah platform Syaril dan KJ untuk promote Sanusi. Mungkin mereka tak faham apa konsep yang kita cuba bawa. Iaitu MVP macam KJ terangkan adalah individu yang membuat ataupun ada cerita impact dalam minggu itu. Good or bad. And macam KJ katakan awal dan kita setuju, MVP untuk Sanusi ni disebabkan dia diperbesar-besarkan, obsesi oleh penyokong PH. Betul. Itu pandangan kita. Betul. Dan PH taksub kepada Sanusi. Saya rasa dalam ranking ketaksuban PH ni, of course PMX number 1 lah. Mungkin Sanusi number 2 kot. Ranking ketaksuban PH terhadap individu. So anyway, dan ramai juga yang telah minta supaya kita mengundang MB Sanusi.
untuk keluar sekejap. Ya. So mungkin saya akan Boleh pertimbangkan, hubungi boleh pertimbangkan. Yang Amat Berhormat MB Sanusi. Tapi kita juga ada beberapa lagi yang kita nak jemput, tapi mungkin kita akan simpan lah sebagai surprise. Betul. Nanti insyaAllah. Okay, mungkin kita mula sedikit dengan Q&A. Kalau minggu ataupun episod yang lepas agak hangat dengan DAP, dengan macam-macam isu politik, mungkin suhu bagi episod kali ni kita nak moderatekan sikit lah, turunkan sedikit, dengan kita bincangkan banyak isu policy dan isu semasa, dan kurangkan sedikit politik. Tapi mungkin kita nak start dengan Q&A. Kita start dengan Q&A. Kita dah tak buat Q&A for a few episodes now. Satu daripada Muhammad Luqman. If you would start a business, what business would it be? Muhammad Luqman. Mungkin saya jawab dulu, KJ. Maybe Sharil, I mean, I know a little bit about this because obviously we're friends, but maybe you want to tell people what you're doing. Sure. Mungkin boleh nampak hari ni saya pakai baju kerja sebab biasa kita record weekend. Dan saya tak ada macam selain saying I don't work. That's what I'm getting for. KJ ada pencen dalam masa 2 tahun. Saya tak ada pencen sebab tak pernah menang pilihan raya. Jadi I have to work. So anyway, kerja saya sekarang, selain daripada apa yang saya sebut ataupun yang dikatakan tentang think tank dan sebagainya, I've started a business actually. Tu jawab Muhammad Luqman. I've started a business, an advisory business. Mungkin ada yang tahu sebelum saya aktif dalam politik, saya merupakan seorang perunding ataupun juru runding dalam syarikat consulting, management consulting. Jadi I've decided to start an advisory firm myself, trying to advise especially companies, local corporates, international companies yang mungkin memerlukanlah khidmat dalam mereka membesarkan ataupun melaksanakan perniagaan dan komersial mereka, kepentingan komersial mereka, dan saya nak jadi an advisor, corporate advisor in that space. So I've started a business, and that's what I'm doing now. Itu sehaluan dengan nasihat Dr. Ong Kian Meng pada episod yang lepas. Yes, corporate untuk masa sekarang lah, untuk masa sekarang. Sebab I don't know berapa lama saya keluar sekejap ni. Saya ada intention untuk balik satu hari nanti, tetapi untuk masa sekarang I need to earn, I need to put food on the table. So that's the business I'm running. So kalau ada sesiapa perniagaan international ataupun lokal yang memerlukan khidmat, bolehlah contact saya. Dan the firm's name is Watchtower Advisory, because as you know, KJ, I'm a big Dylan fan, and there's a song called All Along the Watchtower. Okay, Watchtower Advisory. Yes. Okay, good luck. Website tengah buat, lagi sampai. Good luck. So, saya sekarang ni memakai pelbagai topi. So selain daripada media work that I do, of course, sama dengan Sharil dalam Keluar Sekejap, di Hot FM, kadang-kadang saya bersama dengan rakan-rakan di konti Hot FM, khidmat nasihat saya di Johor, JDT dan juga Johor Youth, dan juga appointment academic saya di ISIS Yusof Ishak Institute Singapore, as well as an adjunct professorship at UCSI University. I also am doing business. So saya dalam lembaga pengarah beberapa syarikat pemula tech, terutamanya MedTech, sebab jawatan-jawatan terakhir saya dalam kerajaan adalah Menteri Sains, Teknologi dan juga Menteri Kesihatan. Jadi banyak permintaan untuk saya nurture and be part of some of the startups. Dan juga sekarang ni, just the latest one is I've been appointed advisor for a local securities company. Bukan security as in security guard, but securities as in stockbroking. Jadi kembali kepada pengalaman asal saya sebelum saya masuk politik, iaitu sama dalam dunia kewangan. So yeah, that's what we're doing, I guess. Great, yeah. So a little life update so dalam menjawab jangan soalan. Jangan anggap bahawa kita buat podcast 24/7. Lainlah kalau dapat 1 juta views, then maybe we can chill out and get YouTube ad money. Tapi for now we still got to work. Seperti mana yang Syaril sebut, pencen hanya diberi pada usia 50 tahun untuk bekas wakil rakyat ataupun bekas menteri. I'm not yet 50. Sure. I'm not yet 50. So we have to make ends meet. Yes, we do. We do. Absolutely. Okay. So ada soalan yang saya nampak it's a good question, a bit personal, tetapi soalan yang saya rasa
mungkin update boleh diberi kepada pendengar. Soalannya daripada R.D. Herman. We miss Pak Lah. Can you update us about Pak Lah, KJ? Hopefully in good health. Amin. So, waktu saya menjawat jawatan Menteri Kesihatan, saya telah berbincang dengan isteri saya dan juga dengan abang ipar saya. Sebab saya pada hari tersebut telah pun memberi ucapan berkenaan dengan dementia, dan ramai yang pada waktu itu tidak tahu bahawa Pak Lah mengidap dementia, dan saya telah tanya pandangan mereka, keluarga Pak Lah, sama ada saya boleh memaklumkan bahawa Pak Lah mengidap dementia, sebab penting untuk kita shine a light, untuk kita memberi tumpuan kepada dementia dan juga masalah cognitive impairment di dalam negara kita, termasuk Alzheimer's dan sebagainya, sebab semakin ramai orang tua terutamanya didiagnose dementia Alzheimer's. Jadi Pak Lah mengidap dementia, dan walaupun tubuh badan beliau alhamdulillah sihat, terima kasih, alhamdulillah sihat, namun demikian tahap dementia ataupun tahap kesan kepada pemikiran beliau telah sampai tahap di mana kebanyakan memory ataupun ingatan beliau sudah pun tiada, dan percakapan pun sangat-sangat kurang sekarang. Dan beliau kebanyakan masa berada atas kerusi roda. Tapi tubuh badan sihat, alhamdulillah. Tolong doakan untuk Pak Lah. Tetapi dari segi the mind, the function of the mind, of course dia punya kemerosotan ataupun deterioration tu dah sampai tahap yang agak advance lah. Ya, kita saya rasa saya mewakili semua rakyat Malaysia lah dalam mengajak kita mendoakan agar walaupun ada kemerosotan tetapi keadaan fizikal Pak Lah boleh terus sejahtera dan juga baik dalam usia beliau yang lanjut. Can I just say something very quickly, nothing related directly kepada question itu. Ramai orang yang ingat saya masuk UMNO ni sebab KJ. Which I will admit, you were one of the big reasons I chose UMNO instead of Pakatan at that time. Bila saya kat universiti. Tetapi tak ramai yang mungkin mengetahui bahawa sebenarnya the biggest reason is waktu itu Presiden UMNO dan Perdana Menteri adalah Pak Lah. Waktu saya mula habis sekolah, habis universiti 2008. Bukannya saya tak suka Tun Mahathir ataupun Datuk Seri Mahathir waktu itu, tetapi waktu saya umur 19 tahun, 20 tahun, of course idealisme tinggi. Sekarang pun idealisme masih tinggi, masih mahu melihat reform dalam pembawaan kita, agenda Melayu yang dikatakan tentang UMNO, agenda Malaysia dan sebagainya. Dan Pak Lah pada waktu itu memimpin satu UMNO yang dah mula bibit reformis. Percakapan tentang perlukah kita kekalkan ISA, walaupun dilaksanakan oleh Datuk Seri Najib pemansuhan ISA itu, tetapi the conversation started during Pak Lah's time. Suruhanjaya pelantikan hakim di bawah Pak Lah, ini semua reform-reform institusi, pembukaan media space ataupun kebebasan media lah, yang sekarang ni kita dah take for granted. Tapi jangan lupa sebelum Pak Lah, media was controlled in a completely different way, in a real meaningful way, yang menyebabkan forum terbuka, percakapan terbuka, perbahasan terbuka yang sekarang ni kita dah biasa. Zaman tu tak ada. Even as a student leader, saya merupakan pemimpin pelajar di United Kingdom yang giat dalam UKEC, iaitu kita punya Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia di UK lah. Kita melaksanakan forum perbincangan antara ahli-ahli politik dan pemimpin-pemimpin politik di UK, dan juga buat kali pertama di Malaysia dalam skala yang besar. Sekarang ni dah jadi edisi keberapa dah, MSLS, Malaysian Student Leaders Summit. Bawah Tun Mahathir, I don't think that would ever been allowed. Dan Pak Lah mengizinkan, kepimpinan Pak Lah dan pejabat Perdana Menteri Pak Lah yang mengizinkan media freedom, student debates dengan satu cara yang jauh lebih terbuka daripada zaman sebelumnya. Jadi sebenarnya Pak Lah has although I don't think he even knows me personally even before, but he had a lot of impact on me, and I think a lot of my peers yang join UMNO pada umur yang lahir tahun 80-an ni, yang masuk ke dalam UMNO waktu presiden adalah Pak Lah, ada kena mengena dengan cara dan juga bibit reform yang beliau laksanakan.
Well, I mean, saya tak nak bias dalam hal ini, tapi I would say that Pak Lah adalah ultimate centrist lah dalam I think UMNO. so. I think he was the standard bearer of centrist politics, especially dalam UMNO. And I hope history will treat him well. Saya harap sejarah akan recognize sumbangan beliau kepada parti dan juga kepada negara. I know after he left, he wasn't the most popular prime minister, but that usually is the case anyway. Dengan peredaran masa, insyaAllah benda itu boleh calibrated balik. So just maybe, you know, because kita dah bincang dulu, kita nak buat episod-episod berkenaan dengan legacy mantan-mantan Perdana Menteri, kita boleh sentuh dengan lebih mendalam lagi waktu kita mengupas legacy mantan-mantan Perdana Menteri. But maybe just to end this, saya dementia ni sukar untuk mana-mana keluarga handle, sebab kita dapat melihat tubuh badan mereka masih bersama dengan kita, tetapi the mind goes, so it's very cruel disease. But in one sense, bukan saya nak kata ada hikmah dia, tapi in one sense, you know, I know Pak Lah, dia memang dia sayangkan UMNO. He was a UMNO loyalist, walaupun dia Team B, dan waktu Tengku Razali lawan Tun Mahathir, Dr. Mahathir pada waktu itu, pada tahun 1987, dia Team B, dia lawan Tun Mahathir dan dia kena pecat daripada kabinet, tapi dia kekal bersama dengan UMNO, dia tak keluar semangat 46. That's how loyal he was. He reminded me to be loyal until I was sacked. But you know, in a sense, I'm relieved that dia tak sedar apa yang berlaku kepada the party that he loves. That it's been run to the ground lah. And I think kalau dia sedar, then he has full cognitive faculties, ataupun boleh fikir seperti biasa, I think he'd be very sad to see where UMNO is today. I know that was meant to be the last word on this, KJ, but another adjacent area, adakah sesuai mungkin satu hari nanti KS juga jemput pemimpin-pemimpin UMNO yang lama? Contoh Tun Musa Hitam, who we hope will recover. Tun Musa baru saja melalui pembedahan. Jadi kita harap, kita doakan Tun Musa akan cepat sembuh daripada kecederaan beliau. But anyway, just a thought, maybe something that we should. Wow, we should. that was nostalgic. Let's go to something. Apa KJ mula simpan jambang? Let me just take that first. Sebab saya tak boleh buat jambang. You can't. I mean, can we just kita picture? No, I mean, you tried. I've tried. Then what happened? Dia macam jarang-jarang tumpuk-tumpuk. Dia tak apa ni? Dia tak dia tak rapat lah. Tak lebat. Okay, kelebatan tu tidak ada. Yeah. So jawapan dia, saya mula simpan jambang selepas kita kalah pilihan raya 2018. Right, yeah. And I just left it. That was it. Okay. So no deeper meaning. No. Yeah, okay. No. That's it. Oh, sure. Yeah. But I do remember when I was working for you, 2008, KJ ada simpan ada juga jambang, tapi maybe tak adalah lebat sangat. Dan KJ cukur apabila mengumumkan hendak bertanding Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Okay. So selama 6 bulan KJ berjambang, mungkin tak lebat macam sekarang, tapi ni ada ni. Kemudian when you announced it, you suddenly showed up with a clean shaven look. Okay. So saya rasa tidak ada makna yang lebih mendalam kali ni lah. Okay. Yeah, maybe not, I don't know. Sure. Okay. Maybe another one for me. Cabinet Dream Team KJ dan Syariah Hamdan, siapa paling layak jadi PM dan menteri-menteri utama daripada Georgia Brown Sugar? Brown Sugar. Okay. Saya takkan jawab siapa yang layak jadi PM dan sebagainya. I think that's too contentious for a Q&A. But it's saya obvious, isn't it? Oh, okay. Can I just take this question cara lain sikit? Just want to say this. Saya punya pandangan sebagai rakyat Malaysia sekarang ni adalah mutu kabinet Malaysia sentiasa perlu meningkat. Dan kalau saya tak suka pakai contoh ataupun perumpamaan ataupun perbandingan ni, tapi terpaksa dengan Singapura. You know, KJ, bila saya sempat jadi pengarah bahagian ekonomi, sempat juga dalam kapasiti sebelum ini dalam Pemuda UMNO bawah KJ, mana kita melawat negara lain, kita pergi ke forum-forum antarabangsa yang dihadiri oleh pemimpin negara-negara lain, terutamanya Singapura lah. You know, the quality of thought, the sharpness of words, the clarity of dia punya pemikiran itu jauh lah
Jauh berbeza dengan beberapa. Saya tak nak menyebut mana-mana individu daripada Singapura ataupun Malaysia, tapi secara keseluruhannya kualiti menteri daripada Singapura ni apabila bercakap dan bermikir dan menulis itu, memang itulah sebenarnya yang patut kita aspire tu sebagai Malaysia. Dan saya rasa there are many moments yang saya rasa Malaysia tak capai tahap itu. That's what I'll leave it at that without targeting anyone. Mungkin saya challenge sikit lah pandangan tersebut. Saya setuju. Saya kagum dengan menteri-menteri daripada Singapura. Dan ramai daripada mereka adalah sahabat saya, termasuklah 3 pemimpin utama yang telah pun disenarai pendek untuk menjadi Perdana Menteri selepas PM Lee Hsien Loong bersara nanti, Lawrence Wong yang akhirnya dipilih sebagai the heir apparent ataupun TPM sekarang ni yang akan menjadi Perdana Menteri satu ketika nanti, Chan Chun Sing dan juga Ong Ye Kung. All of course very very impressive, dan seperti mana yang Syaril sebut, kalau di pentas antarabangsa di World Economic Forum ataupun di mana-mana saja, they can more than hold their own. But I would argue that ada juga pemimpin-pemimpin Malaysia that can hold their own at such forums. Maybe not as many as Singaporean cabinet ministers, but I've seen Zafrul definitely can hold his own. I would say that when I was a minister, I tried my best, and I think I was okay. And I think Rafizi probably is somebody that yang boleh juga menampilkan prestasi yang bagus. Tapi apa yang saya nak sebut adalah di Singapura, memang mereka top performer lah di peringkat pentas antarabangsa. Tetapi ada juga kekhawatiran di kalangan PAP di Singapura bahawa tidak cukup empathy di peringkat dalaman. You can talk about your performance di World Economic Forum, tetapi sekarang ni ada ataupun perception, tanggapan di kalangan rakyat Singapura bahawa pemimpin mereka hebat, alpha male ataupun alpha performers, tetapi dari segi empathy, dari segi personal touch, dari segi grassroots touch kurang sikit. Sebab itu kita melihat pada pilihan raya lepas di Singapura, PAP telah kalah satu lagi kawasan, dan mereka menjangkakan mungkin 1-2 kawasan lagi akan jatuh ke tangan pembangkang disebabkan perceived arrogance. Dah terlalu lama mereka menghasilkan pemimpin yang hebat, Oxbridge ataupun daripada universiti terkemuka, tetapi mereka tak ada that empathy and common that touch. Two quick responses to that, KJ. Pertama, saya setuju apa yang KJ kata. Of course, macam saya kata, bukan nak target mana-mana ataupun cakap ini semua pukul rata. Tidak. Tapi let's be honest, on the average and on the median level, the cabinet in Singapore has for the recent times selalunya lebih menyinar. But and that's the point. On what basis? Because saya tengok ada pemimpin kita yang mungkin tidak menyinar di peringkat antarabangsa, di peringkat policy, tetapi di peringkat akar umbi. Di peringkat akar umbi, di peringkat empathy, di peringkat memahami pandangan orang dan tidak dismiss pandangan orang dan engage betul-betul pandangan orang dan membawa penyelesaian yang mungkin tidak level tinggi. I would say that the yardstick is a bit different here. I think you have a point. Cuma like everything is a balance. Dan saya rasa kadang-kadang kita terlalu tilt kepada menunjukkan bahawa kita lah pemimpin yang paling dekat dengan grassroots, kita lah pemimpin yang paling empathetic. But where is the solution untuk grassroots tu pun? Dan Malaysia tak susah nak kalau kita nak maju, kalau sentiasa kita mengatakan mereka yang ada kelayakan tinggi macam KJ Oxford dah jadi macam pejoratif. Di kalangan, let's be honest, di kalangan beberapa segmen pengundi, kononnya KJ datang daripada Oxford ni benda yang negatif pula. Kononnya itu menyebabkan you jauh, menyebabkan your ideas are distance, when really that's not fair. But I just don't think don't undersell us compared to Singapore. I mean, that's not the end all and be all of a politician. Saya setuju dalam konteks touch kita, dalam konteks kita mengurus sebuah negara macam Malaysia ni. I think even Singapore would admit kita ada the politicians kat Malaysia ni ada skill yang mereka mungkin kurang. But let's also be hard on ourselves as a country. We need people with the smarts dan mempunyai pemikiran dan idea policy yang boleh membawa kita ke tahap yang lebih tinggi. Kalau sentiasa kita romanticize the way we are and kita tak nak mengubah, then I think Malaysia pun tak mencapai potensi.
Yeah, I mean, I think kita agree to disagree a bit lah here. Okay. I think there's a bit more of a balance. Yeah, saya dulu big fan of the Singapore model. Tetapi saya melihat bagaimana model tersebut yang menghasilkan super elite politician akhirnya menyebabkan persepsi di kalangan rakyat yang agak jauh KJ, daripada kenapa saya pemimpin. berani push like this is because in our own ways, both of us, walaupun tidak perfect, waktu kita dalam politik, we did the grassroots thing. So bukannya saya cakap ni sebagai seorang yang tak pernah turun ke bawah, I mean we've done it and we know how important it is. Sure. Tapi saya nampak masih ada gap dalam kepimpinan negara. You want to take one more? Sure, one last one maybe. Okay, something light. What KJ and Syaril number one film of all time daripada Syazwan Rosman? If I had to pick now, so many. If I had to pick Shawshank Redemption. Wow, okay. Shawshank Redemption. Yeah. Kalau yang tak tahu, which you should know, it's one of the best films. Just watch it. Basically, it's about somebody yang berada dalam penjara dan tidak Nothing to do with politics right now today. you know, there's a subtle subliminal thing there. Maybe. Tapi basically, somebody is in jail and dia punya experience dalam jail itu dan kemudian ending dia adalah salah satu ending yang antara ending yang paling menyengat lah dalam memory saya. Yeah, okay. Bagi saya, filem yang paling saya suka adalah Godfather 2. A lot of people say Godfather, but saya percaya Godfather 2 adalah sequel yang paling hebat dalam sejarah perfilman. This is when he goes back to So dia ada parallel story. Yeah. Dia mengikuti Yes. cerita Godfather baru Michael Corleone, tetapi dia menceritakan sejarah Vito Corleone yang pada Godfather pertama dimainkan oleh Marlon Brando, tapi pada sequel dia Godfather 2 dimainkan oleh dibintangi oleh Robert De Niro. Yes. Dan dia ada parallel story sejarah dan juga masa kini pada waktu itu. Dan bagi saya that was acting to the force by De Niro, especially, yang telah memenangi anugerah Academy Award. Just fun fact, trivia, if I may, Syaril. Saya namakan saya watak, dan hanya ada dua watak saja. Dua watak filem, di mana dua pelakon yang telah mainkan watak yang sama telah memenangi anugerah Academy Award. Apart from Marlon Brando and Robert De Niro. Yes, one more. There's one more pair. Watak. I'm drawing a blank. Joker. Siapa? Heath Ledger. Joaquin Yes. Phoenix. But this is not the same movie lah. Not the same movie, Okay. but neither was The Godfather. It was Godfather 1 and 2. Right, betul juga. Okay, good trivia. Learn Okay. something new every day. Kita akan break dan kembali selepas ini. Alright, kembali kita ke keluar sekejap dan saya nak terus masuk ke topik pertama selepas Q&A kita. Berkenaan dengan beberapa kritikan KJ, kritikan yang datang daripada beberapa suara civil society terhadap kerajaan hari ini, terutamanya terhadap PMX. Yang paling menjadi cerita adalah daripada Suaram, di mana Suaram menyifatkan kerajaan lambat dalam memperkenalkan dasar berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia, soal reform dari segi perundangan dan sebagainya. Agenda reformasi yang lambat lah yang dikatakan oleh Suaram. Dan yang paling menyengat ataupun mendapat liputan ialah apabila Suaram kata kalau tidak reform, maka PMX ada risiko menjadi Perdana Menteri yang paling teruk dalam sejarah. Satu kritikan yang amat keras lah. Tapi kalau kita lihat bukan hanya Suaram yang telah bersuara, Bersih juga yang sekali lagi merupakan satu entiti yang boleh dikatakan mungkin dia tak akan mengaku dia pro PH, tetapi lihat lebih mirip lah kepada perjuangan ataupun ideologi Pakatan Harapan selama ini. Dia pun ada bagi kritikan untuk menyegerakan agenda reform
Kalau tadi suaram tentang perundangan, tentang kebebasan sivil, Bersih lebih seperti mana kita tahu lebih terhadap tentang governance, tentang takbir urus, tentang election dan sebagainya. Dan contoh yang diberikan Bersih ialah kenapa peruntukan dana adil dan saksama untuk semua ahli parlimen belum lagi dilaksanakan. Bersih tengah push untuk dana pembangunan kawasan CDF. Maknanya siapa pun ahli parlimen, siapa pun wakil rakyat, tak kira pun datang daripada parti mana, akan mendapat satu dana yang boleh mereka gunakan untuk bangunkan kawasan masing-masing. Jadi ini antara cerita yang kita lihat berlega dalam seminggu baru-baru ini. Nampak Syaril rasa adil kritikan ni? bagi saya actually it's a fair critic. Ya. Bagi saya lah dia adil. Mungkin yang statement yang mengatakan dia akan jadi PM paling teruk tu mungkin bagi saya tu tak perlulah. Itu mungkin just a bit strong, itu sensasi. But the substance of the critic di mana nampak ada bibit-bibit kekecewaan daripada sebahagian daripada penyokong Pakatan Harapan ataupun mereka yang mirip pada PH. Mungkin bukan daripada kalangan parti members, ahli parti yang betul-betul grassroots, yang betul-betul totok yang akan sokong no matter what, put that group aside. Tapi penyokong-penyokong PH yang sokong PH sebab agenda reform itu, saya ingat dari sudut itu it's fair sebab I have to say saya ada bagi skor A- waktu kita cakap tentang 100 hari saya pertama B-, yang mana KJ gelakkan saya sedikit. It's now been 5 months, 5 bulan 5 bulan, hampir 6 bulan. Saya terpaksa mengatakan macam saya gambarkan pada Kian Ming dalam episod lepas, mungkin it's time untuk kerajaan menunjukkan apa perincian pembangunan agenda mereka. Dan kalau agenda reform ini, I'm sorry to say, but I don't see the urgency, I don't see the details. Apa pun kita cakap tentang Datuk Najib, you got to compare. Datuk Najib first speech dia sebagai Perdana Menteri dah masuk spesifik. So first speech dia sebagai Perdana Menteri, KJ, you can sahkan this thing. He said dia dah bagi gambaran that ISA akan dikaji semula dan akan dimansuhkan. Kemudian tak lama selepas itu dia dah cakap tentang program transformasi ekonomi, program transformasi kerajaan, program transformasi politik, ETP, GTP, PTP. That was his brand. That was the narrative. I know we touched about this bawah the last episode. It's been 5 months. I don't know, is this too early untuk kita expect a clear agenda and narrative setting? Mungkin episod ini kita tukar tempat. Kalau dulu Syaril banyak menahan diri dari Impress dengan BMX dan saya menahan diri dari Muntah, mungkin kali ini kita tukar tempat pula, dan saya menahan diri dari Impress, dari Kagum. Saya jadi taksub pula, dan saya play devil's advocate lah. Pertamanya, it's still early, masih tak sampai 6 bulan lagi. Dan banyak reform yang dicadangkan itu memerlukan masa, penggubalan undang-undang baru, stakeholder engagement ataupun libat urus bersama dengan pemegang taruh, dan saya rasa PMX jelas bahawa beliau committed, istiqamah dengan reformasi kepada kerajaan dan tata kelola yang nak dibawa, dan hanya memerlukan sedikit masa lagi. Itu yang pertama, itu the standard alasan lah. Tapi yang kedua adalah ini lebih penting bagi saya lah. Najib, walaupun betul, dalam ucapan pertama dia dah ada plan A to Z dah, seolah-olah tempoh yang Pak Lah bagi kepada Najib sebelum yang Pak Lah umumkan bahawa he's going to go in 1 year, Najib telah gunakan tempoh tersebut untuk menjadi nerd lah. Dia telah buat, dia panggil dia punya policy advisor, dia orang buat manual, what to do day 1 till day 100. Memang kemas cara dia umumkan dia punya visi. Tapi kita kena ingat, walaupun tidak berlaku pilihan raya, Najib tidak ada mandat, still Pak Lah punya mandat, tapi mandat dia clear mandate. Maknanya dia tak perlu ada Zahid Hamidi, dia tak perlu ada kerajaan perpaduan. Anwar tidak ada mandate yang 100%.
It's not his mandate. So dalam Memang keadaan KJ dah jadi macam jurucakap PH ni. KJ dah jadi macam jurucakap PH ni. Yalah, sebab Chan Meng kata nak kena join DAP jadi Perdana Menteri, mestilah. No, because that Mestilah script, kita we've backup heard that script. Mestilah kita Okay, backup okay, PMX, back- bro. backup, Menahan backup. diri daripada impress. Saya- Dalam keadaan tersebut di mana Anwar pada waktu ini dia tak ada outright mandate. You know, he didn't have a clear win. So dalam keadaan dia terpaksa kerajaan UG perpaduan ni dia terpaksa usung this thing, Zahid Hamidi semua ni, dia tak dapat flexibility of a clear mandate. Kalau dia clear mandate, oh bro, menahan diri, tak boleh menahan diri sebab hari pertama dah semua dah berlaku dah. Tapi sebab dia terpaksa bawa benda ni, Zahid ni, Ponorogo, he cannot. Dia tak boleh buat. Macam mana dia nak buat reform sebab kena lantik GLC, dia nak cakap pasal tata kelola, lepas tu dia pandang kat kanan, Zahid ada kat situ. Susah lah bro. I think alasan itu hanya boleh pergi setakat itu saja KJ, sebab sure mungkin kompromi itu dari segi tata kelola, kompromi itu dari segi pelantikan kabinet GLC dan sebagainya, tapi itu 2-3 benda je KJ. But where is the details on the other substantive reform yang tak ada kena-mengena pun dengan ada kerajaan perpaduan ke, kerajaan mutlak ke? Because saya tak rasa pemimpin-pemimpin UMNO akan marah kalau dia nak buat satu agenda reform tentang kebebasan media, ataupun agenda reform tentang dana pembangunan kawasan, ataupun agenda reform ekonomi yang lebih jelas tentang bagaimana meningkatkan daya saing negara ini. Takkan UMNO akan bising benda tu, tak ada kena-mengena tu. So tapi saya rasa sedang dicerakin kan benda tu. Memang jurucakap PH Syabir ni. Dalam mencerakinkan perkara ini. Look, you know, I'm a big fan of Najib's first term. I think you know this. Dan saya balik kepada kes Najib itu. Kalau KJ kata Najib ada time, Datuk Najib dah ada time sebab dah ada signal daripada Pak Lah yang dia akan hand over. But what about Datuk Seri Anwar? Ya, kita dah bincangkan ni. Dia ada 20 years he had 20 audition. plus years audition. Obviously, I'm not mocking because we know where he went through. Of course, he went through a lot. But he had that time to think. And dia dah dilihat, dan Anwar ni, PMX ni, kayu ukurnya saya ingat berbeza. Because he's meant to be the saviour kan? If you are a PH fan, you've been saying the reason our country, okay, maybe you don't say it in this way, but your message is that one of the reasons kita punya Malaysia ni tak capai potensi ni dan itu sebab we need Anwar to be there. Once Anwar be there, everything's okay, ataupun things will improve markedly. It hasn't because I think partly tidak ada pembutiran tentang apa sebenarnya. I mean, KJ as a newfound PH fan ataupun a born again PH fan, as a newly jurucakap, if I were to ask you, what does PMX stand for? Tata kelola. Okay, so tak berurus tata kelola. How is he going to reform the economy? Can you, if you were his spokesperson, can you say it? Ya, mengurangkan ketirisan. Okay, so it's all about anti-corruption, memastikan bahawa dengan melaksanakan good governance, keyakinan pelabur akan meningkat. Tidak ada pelabur akan yakin bahawa bila melabur di Malaysia duit mereka selamat, polisi dia jelas, tidak ada menteri yang akan sakau. Okay. You realise how that's not even as you say it doesn't sound super compelling. Because okay. Saya bagi pujian awal. The thing, image Malaysia selama 3 tahun yang lepas dibelenggu dengan kes skandal kewangan yang paling besar dalam sejarah dunia. Ya. So saya rasa walaupun PMX belum sampai ke tahap detail lagi, perincian berkenaan dengan economic narrative dan sebagainya, saya rasa tak salah dia punya initial instinct untuk bersihkan image Malaysia daripada image yang sinonim dengan 1MDB. I'm being serious. Yeah. Saya tak rasa salah. Saya pun setuju. It's not wrong. I just don't think it's adequate. Okay. Saya bagi pujian tentang program Rafizi, iaitu inisiatif pendapatan rakyat. Saya bagi pujian tentang komitmen Nik Nazmi. I think apart from these 2 or 3 ministers, momentum awal tu tak terbina atas momentum itu.
So saya kekalkan apa yang saya kata bagus tentang Rafizi's idea tentang Nazmi's push for energy transition, ada details dan sebagainya, but it's like it's pockets, it's not an overall Drop in the ocean. whole of government push ataupun narrative ataupun branding that shows this is the big transformation push or reform push. Reformasi ni, this is your word, right? Reformasi is a PH thing, right? Where is the reformasi? So maknanya pandangan Syaril ada sedikit-sedikit usaha, bibit-bibit usaha, there's nothing tetapi bad, tidak ada naratif besar lah, grand narrative. Just to be clear, saya kata bukan ada benda yang tak baik. Benda yang baik ada, but dia tak mencukupi dan tak capai untuk kita nak menahan diri daripada impress. Mungkin kita ambil apa contoh yang nyata yang disebut oleh Syaril tadi berkenaan dengan peruntukan kawasan. Saya pernah ada pengalaman sebagai ahli parlimen memohon peruntukan kawasan ni. Bagi saya, sebab saya ada terbaca dalam berita bahawa pembangkang kena mohon, something like that. Sepatutnya benda ni automatic lah. Bila dah jadi ahli parlimen tu, diberitahu jadual bila nak dapat peruntukan dan juga tata cara untuk memohon ataupun untuk mendapatkan peruntukan tersebut. Tak payah mohon lah, semua akan dapat secara automatik dalam akaun pusat khidmat parlimen masing-masing. Benda yang mudah, tapi saya difahamkan belum lagi dilaksanakan. Something like that lah. Okay. So I think fair criticism. Ada ni pandangan kritikan yang adil daripada Syaril. Saya berpandangan bahawa mungkin bagi sedikit masa lagi, bagi saya, yes, saya faham Syaril bahawa sepatutnya daripada day one dia dah ada perincian yang jelas seperti mana bosku on day one, tetapi kalau kita bandingkan mungkin circumstances berbeza. Well, that's my view lah, circumstances berbeza, tapi pandangan Syaril adalah Datuk Seri Anwar mempunyai cukup masa persediaan selama ini bertahun-tahun untuk ada naratif yang perinci daripada day one. Tetapi bagi saya mungkin let's give them a couple more months lah. Mungkin sebulan dua lagi untuk cuba menunjukkan hala tuju yang lebih jelas. Tapi kalau saya tanya waktu Syawal ni, mana-mana saya pergi pun, pandangan Syaril tu saya rasa semakin dikongsi oleh orang biasa lah. Mereka kata tak adalah menteri yang buat blunder yang besar, tapi pada masa yang sama tidak ada, dia nampak macam kerajaan ni dia dalam bahasa orang putih flailing sikit. Dia tak ke mana lah. Dia pusing-pusing kat situ saja. Okay, again, keluar sekejap, kita bagi kritikan ataupun pandangan yang kita rasa adil. Dan kadang-kadang Syaril akan menjadi menahan diri dari impress, kadang-kadang saya menahan diri dari muntah, dan kadang-kadang kita tukar tempat lah. Okay, mungkin topik kedua KJ, dan dalam mood yang sama, di mana ada sedikit pandangan tentang idea yang datang daripada PMX dan juga kerajaan barangkali, iaitu menaikkan caruman KWSP daripada pihak majikan. Dan idea beliau ataupun yang disebutkan Kabinet akan bincang adalah untuk menaikkan kepada 20%. Biasanya saya tidak. Sorry, sebelum Syaril masuk ke dalam tu, boleh tak saya kaitkan topik ni dengan topik yang kita bincang sebelum ni? Jika kita cakap soal pendapatan, minta maaf lah kita terpaksa rujuk semula kepada BK, bosku. Bosku dia melihat pendapatan ni dari sudut yang lebih syumul, holistik. Dia nak jadikan negara berpendapatan tinggi, GNI per capita 15,000 USD, dan dia work backwards lah. Dia ada ETP dan sebagainya untuk mencapai. So nampak naratif dia. Tapi dalam hal ini it's just one announcement. It's one announcement. Macam tak dikaji, kata kita nak shortcut benda ni, kita cadangkan benda ni, kita throw je. So is that what you're trying to get at? Exactly. Right. Exactly. Tidak lihat bagaimana idea ini fits overall story. Apa you punya plan? Has there been thinking behind it? Berbeza dengan bosku, especially penggal pertama, everything had a story. Everything fit into an overall house, an overall story. Ini saya nampak sedikit janggal. But on this issue on its own, never mind the whole story dan sebagainya. Biasanya saya
tak berapa nak suka dengan kenyataan-kenyataan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF ni biasa bila bercakap tentang kapitalis, dan bila kita nak naikkan gaji pekerja, dialah nombor satu akan reject, dan dilihat betul-betul memperjuangkan, tak apalah mungkin tu kerja dia untuk memperjuangkan pihak majikan, and basically capital owners, right? But dalam kes ini saya tak dapat tidak bersimpati dan sebenarnya bersetuju dengan kekhawatiran yang dilahirkan oleh MEF, iaitu akan memberi impak yang negatif kalau kita tiba-tiba naikkan caruman KWSP oleh majikan ni ke 20%, khususnya kesan SME, kepada SME, PMKS. Kita ingat KJ, waktu pre-COVID, ada beberapa data saya nak share cepat dengan keluar sekejap ni. Pre-COVID, sewaktu lockdown, keluar berita bahawa lebih separuh daripada PMKS tidak ada cash reserve beyond 2 bulan. Maknanya kalau tak ada business, tak ada revenue untuk 2 bulan, lepas tu bungkus habis. Means what? Means they don't have the liquidity, they don't have the cash flow dan cash reserves untuk menampung a sudden hike in cost. That is the reality, unless they find ways to pass through. Sebab itu bila kita naikkan gaji minimum dan sebagainya, kita kena cari level apa yang sesuai. Kalau too much, too fast, will be problematic. Tak buat langsung pun terlalu pro-capitalist. So there's always a fine balance, kan? Saya nak tanya, kalau boleh ditunjukkan oleh kabinet, oleh kerajaan, where did this figure of 20% come from? Takkan petik dari langit aja. Mesti dah ada study, kan? So I hope there's been a study to explain why 20% is the right figure. And macam Syaril sebutkan tadi, sama ada sebahagian besar daripada PKS yang merupakan majority business dalam negara kita mampu untuk meningkatkan sumbangan majikan kepada 20%. Yes. That's the issue. That's the issue. Ataupun adakah kerajaan dah buat kajian dan dah ada staggered plan? Macam PKS dia naik sampai ke 15%, contohlah, ya. Dan syarikat-syarikat yang paid up dia lebih daripada sekian threshold ataupun nilai ambang, dia lebih sampai 20%. Yes. Cuma bila kita dapat just a headline macam tu, headline macam tu, it's not helpful. It's not helpful bagi saya lah. Dan it's almost lazy. I agree. And it should have, kalau tidak ada kajian yang dah dibuat, sebab bila saya baca balik pun dia kata dia akan mengkaji. So kalau nak buat kajian dulu, belum buat lagi, better jangan sebut the figure. Maybe you just say kerajaan tengah menimbangkan untuk meningkatkan sumbangan pihak majikan. But once you put a figure there, it causes I think it causes a small panic. And then panic di kalangan majikan adalah tak bagus. Adalah mereka tak mampu, SME. Panik di kalangan pekerja, walaupun berita ni mungkin berita yang bagus untuk pekerja, mereka khawatir bahawa kalau majikan dipaksa untuk buat sedemikian, mereka akan potong benefit lain. Dia akan kata okey, kerajaan paksa kita naikkan caruman ataupun sumbangan KWSP, tapi we will cut other things lah. Sebab bottom line ni sama. Correct. Bottom line ni sama. So saya cuma nak balik kepada sebelum Syaril sentuh berkenaan dengan policy ini juga, dan juga mungkin how lazy this was and the fact that mungkin kita perlu ada satu holistic view tentang isu pendapatan. Saya dah bekerja untuk 4 Perdana Menteri sebelum ini, dan saya tahu bahawa setiap Perdana Menteri mau menggunakan hari peristiwa untuk membuat pengumuman. Jadi hari peristiwa yang berkenaan ini adalah hari buruh, hari pekerja. Dan saya tahu bahawa the preparation untuk pengumuman tersebut will take months. Will take months. Kita dah tahu dah hari buruh pada 1 hari bulan Mei. The preparation will start even in February, even before that. Dan kita akan panggil perbendaharaan MOF, kita akan panggil Bank Negara, kita akan panggil MITI dan sebagainya, ni Kementerian Sumber Manusia, untuk memikirkan apa yang Perdana Menteri boleh announce. Dan bukannya setakat satu ayat ataupun just a throwaway announcement macam tu. Very dangerous. Sebab ini Perdana Menteri. Betul. So bila dia announce, dia akan ada comms plan lepas tu. Dia akan ada comms plan. Maknanya pakar-pakar akan keluar kata ini adalah bagus, ni cara pelaksanaan. But in this case, Stratcom again, not just Stratcom, maybe policy formulation was lazy, and of course Stratcom memang out lah. Dan bukan hanya daripada stakeholder lain, tapi dalam kabinet pun I haven't heard anything in support. Semua macam macam tak tahu. Okay.
Yap, saya harap pandangan kita ini akan diambil positif dan tak menjejaskan peluang saya menjadi PT kepada PMX. Ya, personal trainer kepada PMX, sebab pada episod yang lepas Syaril telah sebut bahawa Saya berminat. Ya, dia berminat, dan Ketua Sesi Politik Datuk Samsul Iskandar Makin Sam, dia kurang layak lah dari segi PT. kurang layak, Okey, kurang layak. kita akan kembali selepas ini. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Selepas ini kita nak bincang dua isu semasa. Dan yang pertama adalah isu yang diberikan nama Penang South Islands, ataupun sebelum ini dikenali sebagai projek Pulau Pinang Selatan, Penang South Reclamation, di mana kerajaan negeri Pulau Pinang berhasrat untuk buat aktiviti penebus gunaan tanah, reclamation lah, land reclamation, untuk membina 3 pulau buatan manusia di pantai selatan Pulau Pinang. Dan ini adalah sebahagian daripada master plan yang besar. Dia mula dengan Penang Transport Master Plan, kalau tak silap saya, pada tahun 2013, untuk mengurangkan kesesakan di Pulau Pinang, untuk perkembangkan lagi zon perindustrian bebas main lepas, dan untuk membangunkan kawasan-kawasan perumahan dan komersial yang moden, yang green, yang hijau di selatan Pulau Pinang. Sebab kalau kita melihat pada Pulau Pinang sekarang ini, Pulau Pinang telah pun mencapai had dari segi expansionnya. Dia tak boleh nak bangunkan kawasan hutan simpan, dan terpaksa melaksanakan reclamation yang telah pun dibuat di dekat dengan Georgetown, dan sekarang ini dibawa ke peringkat Teluk Kumbar, Gertak Sanggul, dan juga di dekat dengan lapangan terbang Bayan Lepas. Namun demikian, projek ini adalah projek yang telah pun mencetus kontroversi disebabkan kesannya kepada alam sekitar dan kesannya kepada nelayan. Kebimbangan daripada sebahagian besar NGO dan juga nelayan, pencinta alam dan sebagainya, adalah pencemaran yang akan berlaku terhadap alam sekitar, kepada ekosistem dataran lumpur, mudflat, kepada tempat penangkapan ikan, kepada pendaratan penyu dan sebahagian terumbu karang ataupun coral reef di Pulau Rimau, yang merupakan ekosistem penting kepada sumber perikanan. Dan perkara ini telah pun mendapat bantahan dahulu daripada pelbagai NGO seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tapi bantahan yang paling mungkin, yang paling famous adalah daripada pada waktu itu Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar, mantan ahli parlimen Pulau Pinang, yang telah menyatakan pandangan bagi pihak komuniti nelayan di Pulau Pinang, di mana pendapatan mereka dan juga nasib mereka akan terjejas sekiranya projek ini diteruskan. Dan kita diberitahu bahawa baru-baru ini, pada surat bertarikh 11 April, akhirnya Jabatan Alam Sekitar telah pun meluluskan ataupun telah meluluskan Environmental Impact Assessment yang diperlukan sebelum projek ini dijalankan, cuma dengan 71 syarat. So Syaril, itu dia punya explainer lah berkenaan dengan projek South Island, Penang South Island ni. Saya difahamkan kerajaan negeri Pulau Pinang akan dapat pendapatan yang lumayan daripada projek ini, penjualan hartanah dan sebagainya, dan duit itu akan digunakan untuk contoh membina pengangkutan awam, LRT dan lain-lain. Tetapi dalam hal ini adalah satu kes klasik, klasik kes pembangunan yang akan membawa kepada mudarat yang lain. What do you think? Memang itulah cara untuk menyifatkan perdebatan dan perbahasan ini. KJ, saya tahu off air KJ dah ada beberapa pandangan yang mungkin nak dikongsikan di sini. Jadi saya tak nak mendahului dalam hal itu. I just want to add one point ataupun membuka satu sudut dalam perdebatan tentang PSI ini. Saya kurang gemar sikitlah dengan cara Ketua Menteri defend projek ini.
In terms of the merits of the project, we can go one way or another. Kita boleh bahaskan, kita boleh bincangkan, KJ dan saya boleh debat pasal hal ini. Tetapi apa pun pandangan kita dan pendirian kita, saya tengok beberapa kenyataan daripada Ketua Menteri macam dismissive lah, mirip angkuh sedikit. Contohnya dalam respon terhadap mereka yang mengkritik projek ini, antara hujah dia adalah disebabkan majoriti orang Pulau Pinang mengundi dalam pilihan raya 2018 untuk kerajaan negeri sedia ada, dan dalam manifesto ataupun dalam kempen pilihan raya 2018 pun mereka telah tunjukkan bahawa inilah perancangan mereka tentang PSI. Disebabkan kerajaan Penang menang dalam pilihan raya itu, maka menunjukkan bahawa majoriti rakyat Penang adalah mereka yang menyokong projek PSI ni. Seolah-olah mengatakan yang tak sokong ni minoriti ni, tak payah layan. Nombor satu, that's not fair. Number two ialah there's one person who used to say something like this, KJ, iaitu Tun Mahathir. Tun Mahathir, when I was growing up, saya ingat antara benda yang buat saya kurang minat sikit lah dia dalam hal the democracy is, dia kata we have elections, kita ada pilihan raya sekali 5 tahun dan saya menang pilihan raya, maka lepas tu apa-apa saya buat tu rakyat sokong lagi kan, so I can do whatever, ISA ke apa ke, it's up to me. Mungkin tidaklah begitu, saya bukan kata tu dia cakap sebiji macam tu, tetapi itu message yang beliau berikan dan saya ingat message ni berkali-kali dalam TV dulu waktu saya kecil. I wish it was a bit more empathetic lah dan bukannya dismissive tentang hal ini. Satu lagi, KJ, bila suara Sahabat Alam Malaysia SAM yang antara pengkritik projek ini bertanya mana ataupun apakah butiran 71 syarat yang KJ sebut tadi itu, instead of Ketua Menteri terangkan sedikit sebanyak apa 71 syarat itu, kenapa perlu menyokong projek ini, jawapan dia ialah ada dalam website, you bacalah appendix tu. KJ cuba terangkan pada pendengar keluar sekejap berapa panjang appendix yang 1000 lebih muka surat. 1000 lebih saya muka cuba baca appendix tu dan ialah Syaril dan saya ni agak policy nerd juga. Jadi kita cari orang lain. It was difficult to understand. Sangat-sangat technical. So saya setuju dengan Syaril. So Chow Kon Yeow, Ketua Menteri Pulau Pinang, saya kenal Chow Kon Yeow sebab saya kerjasama dengan beliau waktu pandemik hari itu. Yeah, we had our disagreements, but I find him to be quite a gentleman lah. Okay. I mean, banding dengan Guan Eng aggressive, very brusque ataupun sangat kasar. Tapi Chow Kon Yeow agak lembut. Tapi dalam hal ini saya setuju dengan Syaril, agak dismissive. Especially bila dia sebut projek ini dapat mandat yang besar daripada pengundi Pulau Pinang sebab projek ini daripada dulu dah dibincang, dah dicadang dan kita menang landslide election di Pulau Pinang. Therefore, rakyat Pulau Pinang setuju. Saya rasa tak semudah itu. Tak semudah itu. Dalam election bukan dia nak undi single issue Penang South Island. Dia ada banyak isu lagi, kelemahan Barisan Nasional dan sebagainya. So saya rasa itu very dismissive dan mungkin akan ada kesan pada pilihan raya negeri akan datang. Mungkin akan ada kesan cara dia jawab. Dan saya setuju dengan Syaril bila ditanya apakah, sebab untuk makluman pendengar, EIA report ataupun laporan daripada Jabatan Alam Sekitar meletakkan lulus dengan syarat 71 syarat. Cuma masalahnya 71 syarat tu nak cari dalam laporan tu yang teknikal, orang biasa tak akan faham. Dan sepatutnya sebagai Ketua Menteri yang menerajui projek ini, yang menjadi champion kepada projek ini, dia kena buat libat lurus lah. Dia kena kata ini 71 syarat dia. Tak payah nak terangkan semua 71, tapi boleh bucket ni adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk jaga alam sekitar, ada pemantauan, ada penilaian yang berterusan dan sebagainya, dan memberi reassurance ataupun memberi keyakinan kepada penduduk, nelayan dan rakyat Pulau Pinang bahawa syarat ini akan dipatuhi dan ini adalah syarat yang terbaik yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya rasa untuk komuniti nelayan ni, dia mesti ada pelan yang lebih jauh daripada hanya pampasan. Sekarang ni penyelesaiannya bagi pampasan, itu saja. Mungkin nelayan di Pulau Pinang mungkin dia sunset industri, industri yang akan ataupun industri yang akan jadi lebih kecil. Dia bukan industri saya rasa industri besar ataupun industri masa depan, tetapi mesti ada pelan untuk mereka. Sebab sebahagian daripada mereka nak buat apa selepas ni. Katalah laporan alam sekitar ni betul dan akan menjejaskan mata pencarian mereka,
mereka, dengan hanya memberi pampasan tak cukup. Yeah. What happens after that? Correct. Ya. Dan saya tak nak tolak juga soal kesan kepada alam sekitar marine ni, ya, sebab walaupun ada beberapa syarat yang telah pun diletakkan, dia mesti akan ada kesan kepada alam sekitar marine. Jadi bagi saya isu ni belum selesai lagi walaupun dapat kelulusan, dan nasihat saya kepada kerajaan Pulau Pinang, I think you better do more engagement. Yes. Dalam hal ini daripada just bulldoze kata kita ada mandate dan kita akan teruskan sebab EIA dah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan saya tengok banyak lagi isu-isu sampingan yang mungkin tak sempat kita bincang pada hari ini, yang mungkin jadi tanda tanya kepada rakyat Pulau Pinang juga. Kenapa tidak bangunkan tanah besar, kawasan di Butterworth dan sebagainya? Ialah jawapannya adalah nilai mungkin kalau dibangunkan Butterworth tidak tinggi seperti mana nilai pembangunan di kawasan pulau ataupun di kawasan island. Sebab itu kerajaan Pulau Pinang nak buat juga reclamation di island, dan sebab nilai dia tinggi dan pendapatan kerajaan negeri juga lebih tinggi. Tetapi benefit dia kepada siapa? Sebab bagi pembeli rumah, saya difahamkan di Southern Island tu memang akan adalah komponen kos rendah dan rumah kos rendah dan sebagainya, tapi kita tahu realiti dia lah. Dan saya rasa sebahagian besar daripada rumah yang akan bina di South Island tu adalah rumah mampu tengok, bukan mampu beli. Dan ramai yang akan tertanya mana komitmen untuk rumah mampu milik di tanah besar. So mungkin ada perancangan, dan saya tahu ada perancangan di peringkat kerajaan negeri Pulau Pinang. Mungkin hasil daripada penjualan rumah mampu tengok itu akan digunakan untuk membina rumah mampu milik di tanah besar. Tapi perkara ini mesti diterangkan dengan lebih jelas. Sebab kalau tidak, saya tahu bahawa isu ni akan dimainkan terutamanya oleh PN. Dan PN dia memang target. Saya rasa dia target, saya rasa mainland. Sekarang ni 6, 7, 8 kursi di mainland. Dan isu ni memang bola tanggung bagi mereka. Respon pada KJ punya last point itu, bukanlah saya nak saya cuma nak bertanya sama ada KJ rasa PAS dan PPBM ada kemahuan untuk pick up isu ini. Saya rasa dia dah mula pick up. Dah mula pick up. Dan kalau kita tengok dari segi sosok ataupun figura di Pulau Pinang di bahagian PN, ada je macam Wan Saiful. Wan Saiful is, sure. He's somebody who's able to take this issue. Dan mungkin mereka sedang fikirkan bagaimana nak jadikan isu ni sebagai antara isu yang boleh menjadi bahan kempen sewaktu pilihan raya negeri nanti. Sebab isu ni klasik. I mean, you're talking about pembangunan di island, menjejaskan nelayan tanpa kita masuk ke dalam isu perkauman. Tapi sebenarnya kita dah nampak dah subtext tu akan pergi ke mana. Dan juga dia ada isu yang lebih besar sebab kita bincang tentang MVP Sanusi hari tu. Kalau kerajaan persekutuan tidak ada peranan untuk koordinate benda ni, sebab ini akan membangunkan lagi industrial zone bahan lepas. Tetapi juga kita tahu bahawa di Pulau Pinang dia punya tanah dah tak cukup. Sebab tu kena tambah kan? Kena tambah. Kenapa tidak ini digunakan sebagai usaha kerajaan persekutuan kata kepada Pulau Pinang, no, let's do coordinated bagi the next phase ke Kulim. Sebab Kulim dah dibangunkan. Kulim high tech, sebab it was initially done for that purpose also. Sure. Dan Kulim ada banyak lagi tanah. Dan of course kerajaan negeri Kedah dah minta supaya diadakan lapangan terbang di situ, supaya tak payah bergantung kepada bahan lepas. Tapi akhirnya ialah mungkin silo thinking dibuat juga dan mengundang masalah alam sekitar, masalah nelayan dan sebagainya. So saya rasa kita akan terus pantau isu ni. Sebab sebahagian daripada penyelesaian ni adalah penyelarasan dari peringkat persekutuan juga. So kita akan watch this space, dan saya yakin isu ni kita bangkitkan ni keluar sekejap, sebab isu ni akan jadi isu berterusan. Berterusan. Okay. So kita ada masa untuk satu lagi isu yang saya rasa mungkin saya intro isu ni juga, dan saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada yang berhormat Senator Datuk Seri Raja Dr. Zamri Abdul Kadir. Ramai yang mungkin terlepas baca isu ni, tetapi ini adalah isu yang berkenaan dengan
peperangan yang sedang berlangsung di negara Sudan. Dan alhamdulillah Wisma Putra ataupun Kementerian Luar Negara di bawah Zamri telah pun berjaya untuk membawa pulang ataupun evacuate rakyat Malaysia, sama ada pegawai kedutaan ataupun rakyat Malaysia yang sedang bekerja ataupun sedang berada di Sudan, dan juga warga negara daripada negara lain. Singapura juga telah ucapkan terima kasih kepada Malaysia, because when it comes to evacuation, kita tidak tolak siapa yang datang untuk minta bantuan daripada kita. Kita akan bantu, macam kita evacuate di Ukraine tempoh hari. Diplomat kita, wirawati kita telah pun berjaya evacuate Singaporean as well. So we are good to our neighbours like that. Cuma saya nak ceritakan di sini sedikit tentang latar belakang peperangan di Sudan. Sudan ni adalah negara yang sebenarnya mempunyai sumber asli yang banyak. Dia mempunyai minyak, dia mempunyai emas. Dan actually it's a tragic story, because Sudan adalah negara Islam, tetapi dibelenggu dengan perang saudara untuk banyak tahun, dan akhirnya keadaan sekarang ini tercetus apabila presiden mereka Omar al-Bashir telah pun diguling, dan sebuah kerajaan sementara telah pun ditubuhkan. Tetapi malangnya kerajaan sementara ini yang dikuasai oleh dua warlord. Seorang adalah ketua tentera General Fatah Al-Burhan, dan timbalannya iaitu komander kepada Rapid Support Forces iaitu Muhammad Hamdan Dagalo, dikenali sebagai Hemeti, bergaduh. Essentially dia bergaduh sebab nak kontrol Sudan dan juga nak kontrol ekonomi Sudan. Tak perlu kita masuk ke dalam geopolitik dia dan sebagainya. Tetapi konflik ini adalah konflik yang saya rasa tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Banyak usaha gencatan senjata yang telah pun dibuat selama beberapa minggu yang tidak berjaya. Ceasefire mungkin 1 hari 2 hari untuk membenarkan warga negara asing keluar, dan dia akan mula berperang semula. Dan konflik ini sebenarnya melibatkan aktors yang lain, melibatkan Russia, melibatkan Arab Saudi, melibatkan UAE. Kompleks yang konflik yang sangat-sangat rumit. Cuma di sini saya rasa tak perlu kita bincang detail sangat berkenaan Sudan. Saya nak bincang dengan Syaril, what happens to a foreign minister of a country. Sebab sekarang ni ramai yang tengah tengok rancangan The Diplomat dekat Netflix. Apa thought process seorang menteri luar negara bila dia dengar ada konflik di sebuah negara? What do you think goes through Zamri's mind the moment he hears that war has broken out in Sudan? I think KJ, you will be in a better position to answer that, but maybe daripada seorang yang tak pernah ada pengalaman dalam kerajaan, dalam kabinet dan sebagainya, saya membayangkan benda pertama seorang menteri luar adalah untuk bagaimana saya nak pastikan rakyat saya yang ada dalam zon konflik itu dapat diselamatkan, dan saya kena buat keputusan. Do I evacuate or not? Adakah saya kena apa kalau saya nak evacuate? What is the decision? Kemudian how do I do it? So there's a logistical element to it juga. Dan saya tak boleh buat keputusan ni dengan mudah. Kerana untuk membuat keputusan evacuate itu sendiri ada mungkin kesan diplomatiknya. So what is the threshold? I'm not saying this very articulately, KJ, but I imagine that is the first thing I have to do lah. How do I decide? A yes or no question. And then if it's a yes, how do I go about to melaksanakan evacuation itu? Adakah lebih kurang macam tu? So saya rasa jawapan yang bagus, layak jadi menteri luar satu hari nanti, insyaAllah. So saya akan pecahkan pemikiran ataupun respons menteri luar dalam keadaan tersebut kepada tiga benda yang utama. Yang pertama sudah pasti adalah our citizens, safety of our citizens, maknanya rakyat Malaysia. So kalau saya menteri luar dan saya dapat berita daripada pegawai ataupun daripada perisikan bahawa akan berlaku konflik,
The first thing yang saya akan buat adalah tanya sama ada kita ada rakyat kita di sana, pegawai di perwakilan saya di kedutaan kita, yang kedua expat kita, yang ketiga pelancong, yang keempat penuntut, pelajar-pelajar ataupun siapa saja yang berada di situ, dan saya akan minta supaya badan-badan perisikan kita memberi laporan, ya, dan biasanya kita akan dapat laporan daripada MEIO. Ramai pendengar yang mungkin tak tahu MEIO adalah CIA kita, Malaysian External Intelligence Organisation. Kalau kita pergi mana-mana kedutaan besar Malaysia di luar negara, kita akan jumpa dengan pegawai-pegawai kedutaan. Ada seorang pegawai kedutaan yang agak kanan yang datang daripada JPM. That's our spy lah, basically, ya. I mean it's well known, so I'm not saying anything out of turn here. So MEIO ataupun bahagian penyelidikan Jabatan Perdana Menteri Malaysia adalah External Intelligence Organisation Malaysia. So if I was foreign minister, I'd ask for MEIO punya assessment, immediate assessment, dan mereka biasanya ada on the ground ataupun mereka ada asset on the ground, dan pada waktu itu Menteri Luar akan rujuk kepada PM sama ada kita mampu buat evacuation ataupun tidak, dan apakah kesan evacuation tersebut, ya. So that's the first thing, and I think Zamri did that very quickly. I think the assessment was 100% and spot on. Yang kedua adalah satu, rakyat kita, ya, dan evakuasi dan juga kebajikan rakyat kita. Yang kedua adalah diplomatic implication. Maknanya adakah kita akan buat keputusan untuk memberi kenyataan, mengecam, mengutuk apa yang sedang berlaku? Apakah geopolitical implication kepada konflik tersebut? Apakah pendirian Malaysia? Perlukah kita buat statement ataupun perlu kita tunggu dan lihat dahulu? Itu pun memerlukan risikan dan juga pandangan daripada Wisma Putra, sama ada dan juga daripada rakan-rakan kita, mungkin ASEAN ada pandangan berkenaan dengan isu tersebut untuk membuat pendirian. Yang ketiga, dan mungkin ini tidak juga diketahui umum, adalah untuk melihat kepada kesan kepada supply chain. Jadi kita kena panggil MITI. Adakah konflik ini akan memberi kesan kepada supply chain? Jadi kalau konflik, most of the time is yes lah. Ya, contoh berlaku di Taiwan. That's going to have huge implication on the supply chain. So immediately the foreign minister will suggest to the prime minister, call for, ataupun dalam mesyuarat jemaah menteri yang akan datang, ada special discussion berkenaan dengan supply chain. Sebab kita nak kena tahu impact assessment daripada MITI, apakah kesan kepada negara kita dari segi rantaian bekalan. Sebab globalized nation, Malaysia is very globalized. Tapi dalam hal yang contoh yang KJ berikan dan juga dalam kes Sudan ini, is it a cabinet decision? Does Datuk Seri Zamri have to refer to cabinet, or he can make the call? So dalam hal ini, it will be between the foreign minister and the prime minister. Okay. Then the cabinet will be informed. Because bila isu seperti peperangan berlaku, dia tak ada masa nak call cabinet meeting. So the FM will make the call with the PM. PM will sign off on it. So that's normally what happens lah. So sedikit gambaran mungkin about behind the scenes of what happens during the conflict. And once again, tahniah kepada Zamri. Tahniah kepada Datuk Seri Zamri dan juga pegawai di Kementerian Luar. Maybe just a last bit from me, KJ. I think kita dah cover soal Kementerian Luar dan fungsi dan peranan dan cabaran yang dihadapi oleh menteri. Cuma mungkin tak lengkap kalau kita juga di Keluar Sekejap ini at least acknowledge, kita cakap tentang konteks Malaysia, kita cakap tentang menjaga kebajikan rakyat, tetapi ada begitu ramai jutaan rakyat dan juga warga manusia di Sudan yang tak boleh evacuate ke mana-mana. Dan macam KJ gambarkan tadi, ini adalah benda yang cukup tragis. Negara Islam, kedua-dua yang bergaduh ni pun, walot-walot ni pun adalah yang beragama Islam. Saya baca dalam persediaan untuk podcast ni, 70% hospital tak berfungsi, hospital tak ada api, tak ada air, puluhan ribu pelarian dalam masa yang singkat, dan saya ingat setiap hari tambah lagi penjenayah yang keluar daripada penjara, ada jailbreak dan sebagainya. Jadi kita juga mendoakanlah kepada warga di Sudan agar konflik ini dapat somehow, saya tidak ada kepakaran, kita tak ada kepakaran untuk komen secara mendalam, to be resolved in one way or another. Saya rasa we're praying for you, Sudan. All the best, insyaAllah. Terima kasih. Okay, that's it for this episode. Keluar Sekejap. See you next week.